Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perbincangan kitab Sunan An-Nasa'i pada bab yang ke-39. Muka surat 82. Khurujur rajul min salatil imam wa faraghuhu min salati fi nahiyatil masjid. Seseorang memutuskan salat dengan imam. Tu tertinggal tu. Seseorang memutuskan salat dengan imam dan menyelesaikan salatnya di suatu sudut masjid. Ini satu kes lah sebenarnya. Berkenaan dengan seseorang yang asalnya dia sembahyang berjemaah. Kemudian di tengah-tengah dia salat itu, dia putuskan hubungan. Maknanya dia khuruj, dia niat keluar daripada qudwah ikut imam dan dia pergi salat di suatu sudut masjid. Lagu mana tu? Sedangkan dalam hadis tak boleh buat begitu. Ada hadis tak boleh buat begitu. Tu. Baik. Jadi Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Imam An-Nasa'i telah menyebutkan hadis di bawah bab ini sebagai menjelaskan hukum harus makmum keluar daripada salat berjemaah kerana sesuatu masyaqqah atau keperluan mendesak dan menyempurnakan salat secara bersendirian di mana-mana sudut masjid kerana masyaqqah, atas sebab masyaqqah, keperluan. Maka boleh. Imam Nasa'i ni ayatnya harus. Contohnya beginilah kita kata tak. Ini sebagai contoh. Mana kalau kita teruskan salat dengan imam, mungkin terlepaslah dia punya bah tu, express tu, ataupun terlepas dia punya flight tu, ana buat lagu mana. Tu. Ni dia akhirat lah, kita tengok dua pilihan lah. Sama ada kita niat apa ni, dia ada dua. Niat keluar daripada jemaah, maknanya kita putuskan salat dengan imam. Selagi bukan niat keluar, niat memutuskan qudwah, niat tak mau ikut imam kerana sesuatu. Dia lain tu. Mana kita duduk dalam sah tu juga. Cuba kita semaya sendiri, tak ikut dia, tapi masih dalam jemaah lagi. Dia ada perbincangan tu. Ni tak ni, dia putus terus. Tak ada kaitan dia pergi semaya semula. Tu. Maknanya dia semaya tu kira cepat lah tu. Mungkin dia lagu mana tu? Kerat, tapi kerana masyaqqah lah. Baik, di sini. Jadi untuk bicara tajuk ni, Imam Nasa'i kemukakan satu riwayat. Iaitu riwayat ke-831. Wa bi qala akhbarana Wasil bin Abdul A'la qala hadatsna Ibnu Fudail 'an al-A'mash 'an Muharib bin Dithar wa Abi Salih 'an Jabir. قال جاء رجل من الأنصار وقد أقيمت الصلاة فدخل المسجد فصلى خلف معاذ فطول بهم فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد ثم انطلق فلما قضى معاذ الصلاة قيل له إن فلانا فعل كذا وكذا فقال معاذ لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى معاذ النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال ما حملك على الذي صنعت فقال يا رسول الله عملت على نادحي من النهار فجئت وقد أقيمت الصلاة فدخلت المسجد فدخلت معه في الصلاة فقرأ سورة كذا وكذا فطول فانصرفت فصليت في ناهية المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ أفتان يا معاذ. Maksudnya, mana Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Jabir. Daripada Jabir, beliau telah berkata, seorang lelaki Ansar telah datang ketika salat telah dilaksanakan. Beliau telah masuk ke dalam masjid dan salat di belakang Mu'adz. Beliau, yakni Mu'adz, telah memanjangkan salat berkenaan. Banca panjang ayat tu. Tu. Lalu lelaki itu telah memutuskan salatnya
Maknanya memutuskan salat mana keluar daripada semaya tu. Dan pergi ke suatu sudut masjid dan menyelesaikan salatnya secara bersendirian. Kemudian berlalu pergi. Apabila Mu'az selesai salat, maka diceritakan kepadanya perihal lelaki Ansar tadi. Mu'az pun berkata, besok pagi pasti saya akan maklumkan kisah ini kepada Rasulullah SAW. Sebabnya maklumnya tidak boleh buat begitu. Sudah maklum kalau sahabat. Memang ada hadis pun Nabi tak benar pun. Kecuali kerana masyaqqah. Tapi dia ni, kalau kita kata sakit perut, dia tidak pergi bilik air. Kalau kerana keperluan luar, dia ambil sikit, dia tidak keluar, dia pergi semaya. Tubik lepas tu pergi semaya di satu sudut lain. Lepas tu pergi. Perkara tu yang jadi tak faham tu. Lepas tu Mu'az kata, aku nak report. Nah, baik. Mu'az telah datang kepada Nabi SAW. Lalu memaklumkan kisah berkenaan kepada baginda SAW. Rasulullah SAW telah mengutuskan seseorang agar memanggil lelaki berkenaan. Nabi SAW bertanya kepadanya, apa yang mendorong engkau berbuat demikian? Beliau menjawab, wahai Rasulullah, saya telah bekerja sepanjang hari di bawah panas terik matahari. Dia ni kerja di tengah pada pasir. Boleh jadi belah kambing, kau tak tahulah. Maknanya jeruk letih benar, dia kata saya ni wahai Rasulullah. Selepas maknanya berjuruh benar dia ni. Lepas tu kelik rumah, mari lagi ke masjid. Selepas itu saya datang ke masjid dan salat telah pun dilaksanakan. Makna saya masuk ke dalam masjid, lalu saya salat berimamkan Mu'az. Beliau lah. Beliau telah membaca surah sekian-sekian dengan memanjangkan salat. Saya telah berundur dan salat di satu sudut masjid. Selepas itu Rasulullah SAW berkata, adakah engkau telah menimbulkan fitnah wahai Mu'az? Adakah engkau telah menimbulkan fitnah wahai Mu'az? Adakah engkau telah menimbulkan fitnah wahai Mu'az? 3 kali Rasulullah sebut. Sama ada kita nak terjemah adakah, sebab ini setengah ulama dia berbeza pandangan berkenaan afatan itu. Ada setengah tu, kalau kita nak terjemah tu dengan erti istifham tanya tetapi dengan maksud untuk cela. Itu maksud dia, bukan nak jawapan. Mu tahu kau mu telah menimbulkan fitnah ni? Gitu soalan. Dia gini dia kerja pada pasir pada pagi kelik petang tu dak. Mari mayang ngori juh benar tu. Tidak duk tidur rumah dia. Mari panjangnya baca. Ni kalau saya nak guna ni kis terbakar perut lah ni. Boleh faham Kelantan kis terbakar perut Kelantan panggil. Nak marah. Siapa dia putuskan solat dengan imam. Lepas tu dia pergi semaya di satu sudut. Lepas maya, mana selepas kelik lah. Mana kelik rehat, tidur lah. Seolah-olah begitulah. Kalau kita perhati sebelum kita bincang dalam perbincangan bawah tu, kalau kita tengok daripada hadis ni, pertama sekali kis ni bukan berlaku di Masjid Madinah. Bukan berlaku di Masjid Madinah. Yang kedua, kalau kita perhatikan, bagi Nabi, seolah-olah alasan kerana kerja letih sangat tu, sudah cukup dah untuk difahami keadaan makmum itu, maka imam sepatutnya kena ra'i. Sudah boleh dah imam nak ra'i keadaan makmum dengan sebab keletihan bekerja. Dia nadhihi ni, dia kerja tu direct kena, tidak kata bawah pokok, tidak bawah bumbung, direct kena. Sehingga kalau dalam syarah kalimah ni, maknanya seolah-olah tu dia keluar peluh tu maksimal lah keluar peluh daripada tubuh dia. Makna letih sangat ayat tu, maksud bahasa nadhihi tu. Jadi maknanya dia gambar Rasulullah saya letih lah je. Tapi mari juga masjid. Mari-mari pun lewat dah orang semaya dah. Masuk semaya hanya baca panjang. Sebab saya kis bakar perut ni. Kalau bahasa Kelantan tak? Baik, tak apa. Cuba kita tengoklah. Tapi kuku mana pun tidak. Ni panduan yang kita boleh ambil. Besar panduan ni. Rahmat pada kita. Kalau kita bincang itulah. Bincang tadi. Mana ada kelanggaran. Ini salah satu contoh kelanggaran. Dengan sebab berlaku. Mana dia ni orang soleh. Tak soleh mana. Letih mari macam ke masjid. Soleh benar tu. Dengan sebab tu kita boleh faham satu kelanggaran dalam agama. Gapo dia? Makmum tak boleh baca panjang dalam keadaan kalau dia tahu imam tak boleh baca panjang kalau dia tahu jenis makmum ni kerja buat kerja padai duk perol duduk tidak tanah terbakar lah, makna tanah kerja kita tu. Berkebun. Duk tengah panas matahari daripada pagi kelik petang dekat ngarit. Kalau imam tu tahu keadaan makmum dia teramah jenis gitu, sudah cukup untuk dia
mentakhfifkan salat dia. Kita bincang sebelum kita. Sudah jadi alasan dah. Sebab apa Rasulullah tak marah ke dia ni? Rasulullah tak kata, panjang setahun tu nak kelari dah. Nabi tak kata gitu. Baik, cuba kita tengok. Pertama sekali hadis Jabir ni muttafaq alaih. Yang kedua, Hafiz Ibn Hajar berkata, tidak ada mana-mana jalan riwayat yang menyebutkan nama lelaki yang telah memutuskan salat sebagaimana yang tersebut dalam hadis. Siapa lelaki itu? Nama gapo? Sebut Ansar saja. Namun Abu Daud At-Tayalisi dalam Musnadnya dan Al-Bazzar dengan jalur riwayatnya telah meriwayatkan daripada Talib bin Habib daripada Abdurrahman bin Jabir daripada ayahnya, yakni daripada Jabir lah. Beliau telah berkata, Hazam bin Ubay bin Ka'ab telah melalui dekat Muaz yang sedang menjadi imam salat Isyak kepada kaumnya. Beliau telah membaca surah yang panjang, sedangkan Hazam bukan ni payah nak sebut. Kita sebut Hazam, sebenarnya Hazm. Dia tak ada alif tu. Sebab dia za tu mati, lepas tu Hazm. Tu supaya kita kata Amrun lah. Amar, kita baca Amar, sepatutnya Amrun. Ming tu mati. Supaya Abu Bakar lah. Sepatutnya Abu Bakar. Payah nak sebut gitu dah. Nak berangi kah tu pula. Bakar begitulah. Abu Bakar. Mudah. Tu dia bahasa tu. Tapi kalau kita dengar dalam ceramah-ceramah Arab, dari YouTube, terang. Abi Bakar. Yaqulu Abi Bakar. Nyata dia sebut. Tak apalah, tidak nak ajak. Cuma sini ya. Bila kita baca tu, kalau nak baca betul, sedangkan Hazm bin Ubay keletihan kerana telah bekerja sepanjang hari di bawah terik matahari. Al-Hadith. Jadi Al-Bazzar telah membuat komentar. Dia kata kita tidak mengetahui sesiapa pun selain anak Jabir yang menyebutkan lelaki ini dengan nama Hazm. Dia sebut anak Jabir, yakni Abdullah. Daripada Abdullah ni ya kita ada, kalau kira-kiranya nama lelaki Ansar nama Hazm bin Ubay. Orang lain tak ada. Kalau kita nak kata ada pun, ni saja riwayat dia. Dia kata anak Jabir ni, riwayat gini. Parut bahasa dia guna. Itu tidak kasar, biasa. Anak Jabir, Ibnu Jabir. Maknanya Abdullah lah. Tak apalah. Tapi mana riwayat lain tak ada sebut. Tapi kisah ni benar. Memang ada berlaku. Sebab ni muttafaq alaih ni. Baik, tak apalah. Imam Nawawi berkata, tokoh-tokoh kita telah beristidlal dengan hadis ini tentang keharusan makmum memutuskan pengikutan imam al-qudwah dan menyempurnakan salat bersendirian dalam keadaan tidak memutuskan salat berjemaah. Maknanya dia telah tak seikut tu imam. Tapi dia tidak pergi ke satu sudut, dia duduk dalam sah tu juga. Tu. Jadi maknanya dia semaya ikut dia, semaya bersendirian. Cuma dia ikut saja, tapi masih dalam jemaah lagi. Setengah ulama kata tak, dia ikut jemaah tu. Cuma dia memutuskan hubungan dengan imam. Dia tak seikut tu imam tu. Adalah tu sebab dia tu. Bila jadi tu imam tu ada bermasalah ke dia tengok. Jadi tu. Boleh pahala jemaah. Tu. Maknanya tokoh-tokoh kita tu bila kena ingat adalah kaedah bila Imam Nawawi sebut tokoh-tokoh kita, makna tokoh dalam mazhab Syafi'i lah maksudnya. Jangan pula kata tokoh mana pula. Kalau Imam Nawawi sebut gitu tokoh-tokoh kita, ashabuna. Maknanya itu adalah tokoh-tokoh ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i. Itu maksudnya. Sini dia kata pengikut imam yakni qudwah dan menyempurnakan salat. Mana dia duduk dalam saf, cuma dia sembahyang sendiri lepas tu. Nampak sembahyang sendiri, tapi dia tak keluar daripada jemaah. Rupanya dua sini. Ikut imam dengan jemaah tu lain. Ni mengikut ulama tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Jadi dia sembahyang seorang, tak serupa dah dengan orang tu. Hak ni lain dari ni. Dia tobek tu, dia pergi sembahyang lain. Salah satu sudut masjid. Tak duduk dah dalam jemaah tu. Dia kira gini. Kalau hak tu pun boleh, hak ni lebih ringan lagi. Lagi boleh. Ni orang panggil fiqh. Kalau hak tobek pun pergi sembahyang lain pun Nabi tak kata apa. Mana hak ni adalah sebab dia boleh jadi nak terlebah kalau ikut mai baca rakaat pertama, baca tepak engkau sorak ni. Kita ni sakit perut. Masa nak sembahyang tak sakit perut, lepas tu kita dengar tu imam baca dia sakit perut. Tak ni. Dia pun niat tak sikut imam, tapi masih dalam jemaah. Dia tak keluar daripada saf itu. Boleh tu.
Jadi hak ni mengikut ulama mazhab Syafi'i, mana dia boleh lagi. Sampai habis boleh pahala Jumaat tu. Dan kena ingatlah, pemutusan itu, qat'ul qudwah itu kerana masyaqqah. Kalau saja ya, dosa besar. Tak boleh. Tu kena ingat. Sebab tu dia kata harus, dia tak kata sunat. Harus saja. Dalam keadaan tidak memutuskan salat berjemaah, tak keluar daripada sah tu. Baik. Beliau menyebutkan lagi, maknanya Imam Nawawi lah, mengikut tokoh-tokoh dalam mazhab kita, isu ini ada 3 kategori. Dalam bab nak memutuskan dengan imam tu, dan juga nak bersama dalam Jumaat tu, ni ada 3 kategori. Baik. Ni pandangan tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, harus boleh buat gitu. Harus. Kerana uzur atau bukan kerana uzur. Ini adalah pendapat yang asah. Secara mutlak boleh. Tapi pendapat ni asah. Kuat jugalah. Baik. Yang kedua, tidak harus secara mutlak. Dalam mazhab Syafi'i juga. Tak boleh kukuk mana pun. Lepas tu sakit perut lah ni. Kena putus. Putus tu pergi bilik air lah. Lepas tu mari semaya semula. Tak jadilah tu. Tak boleh nak buat hijab lagu ni. Itu maksud secara mutlak. Kita nak memutuskan kerana masyarakat sakit perut tu. Kalau bahaya lah. Putus tu. Niat. Keluar daripada semaya. Tak jadi dah semaya tu. Selepas selesai lagi bilik air mari. Kalau tak habis lagi jemaah ni. Buat semula. Sambung. Jadi masbuk lah. Gitu. Yang ketiga, harus kerana uzur sahaja. Hak ni yang paling kuat daripada mazhab Syafi'i. Kerana uzur. Alasan. Baik. Cuba kita tengok. Berlandaskan kepada uzur inilah, maka musalli harus memutuskan qudwah. Kena ingat bukan qudwah. Maknanya dia tidak keluar daripada sah. Sedangkan orang Ansar ni keluar daripada sah ni. Maya lain suku sakak. Start mula. Ni. Berlandaskan kepada uzur. Uzur ni alasan. Kalau kita tengok alasan orang Ansar tadi, letih hijau. Tak larat nak berdiri lama. Mana panjang benar baca ni. Bukan kata 4 muka surat ni sebenarnya. Kalau kita tengok dalam syarah dia ni, panjang sungguh ni. 4 muka surat biasa zaman sahabat. Kalau kita baca kuliah tu baru tu. Kalau 4 muka surat. Sebab dia nak setengah-setengah sahabat anggap kalau as-safat tu pendek lagi. Tu dia. Cuba tengok as-safat orang surat. Pendek lagi tu. Dalam syarah yang anda baca lah. Dia orang panggil kebiasaan masyarakat Madinah. Sebab tu di Kubat lain. Sebab tu Nabi tak sewi ikut. Jangan kamu duduk kira Madinah di Kubat. Kubat ni lain. Masyarakat dia tu hijau berat-berat. Hijau di padai kata tu. Kalau kita kat di benda ni pada pasir. Atas panah, bawah panah. Berlandaskan kepada uzur inilah, maka musalli harus memutuskan kedua dalam berjemaah. Dan dengan uzur itu jugalah yang mengharuskan berbeza secara amali dengan jemaah tu. Boleh tak serupa? Tak serupa dah. Perpindahan rukun sendiri dah tu. Boleh. Memanjangkan bacaan adalah uzur mengikut pendapat yang asah bersandarkan kepada kisah Mu'az ni. Jadi kalau kita perhatikan Mu'az yang jadi tu imam ni, orang Ansar tadi tu panjang baca sudah jadi keuzuran dah, alasan dah untuk dia tidak ikut tu imam. Putus. Nabi tak kata salah tu. Tapi alasan dia tu masyaqqah lah. Masyaqqah tu lah. Tu. Ini adalah istidlal yang sangat lemah. Dia begitu. Apa tu? Cuba kita tengoklah. Kalau kita kata kita nak ambil uzur tu, Mu'az baca panjang, maka Hazam tadi bin Ubay tu, dia pun memutuskan salat gismaya sudah. Itu makna setara tu sudah jadi uzur. Alasan dah untuk kita putus. Kata Imam Nawawi, ni istidlal yang sangat lemah. Baik. Dalam hadis ini tidak disebutkan beliau mufaraqah imam dan salat bersendirian. Tak sebut secara khusus. Bahkan dalam riwayat lain jelas menunjukkan beliau memberi salam dan memutuskan salat berjemaah dan memulakan salat yang baru. Istilah yang tepat dengan hadis adalah keharusan memutuskan salat dan membatalkannya kerana uzur. Wallahu alam. Jadi hak kita kata dalam mazhab Syafi'i kata boleh tadi tu tidak membatalkan salat. Hak ni dia batal salat dia tu. Bila uzur tu, dia batal solat dia. Memutuskan solat, mana tak ikut imam, dia batal solat dia. Dia pergi buat solat lain dengan rengkah alik belakang. Jadi hak perbincangan dalam mazhab Syafi'i hak 3 saat itu, dia tidak batal semaya tu.
Jadi kalau kita nak ambil pendapat dalam mazhab Syafi'i tadi, kita nak rujuk pada hadis ni, nak istilah gitu, tak kena. Kata Imam Nawawi, boleh ada maksud. Sebab hadis ni, orang Ansar ni, dia bukan membatalkan kuduah. Dia tidak kata dia tak seikut tu imam. Tak. Dia batal terus semaya dia ni. Bila batal terus, dia isu lain. Hak dia kata dalam mazhab Syafi'i tu, nak dia tidak batal. Sama ada dia tak seikut tu imam. Kuduah ni mana bukan batal. Misalnya anak semaya tu imam. Anak pun tak seniat dia ikut tu imam tu. Anak tak batal semaya tu. Jadi mana kalau batas maya dia kena start semula. Hak lelaki ni dia start semula ni. Dia maya di belakang tu. Tu. Misal contoh ana ambil contoh mudah kan. Misalnya kita tengok, enggak boleh tengok je maya ni. Dia kata ataupun dia tengok. Ini kalau dengar lagu ni cara baca ayat panjang ni ni terlepas ni. Kapal terbang misalnya. Dia pun niat dia tak ikut tema. Dia memutuskan kedua imam. Tetapi dia masih dalam salat Jumaat. Dan dia masih semaya, maknanya kalau dia sempat serkat dengan imam, dia sama 3 lagi. Hak ni tidak ni. Jadi kalau dari pendapat hak kita kata 3 kategori dalam mazhab Syafi'i tadi, dia tak alih istidlal dengan hadis ni. Tak kena. Bab hadis ni bab batas semaya. Boleh tak? Tu orang panggil pekoh, kadang-kadang kita pun tak nampak tu tak. Tu kata Imam Nawawi. Padahal maknanya Imam Nawawi kritik tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Kita kata setara. Tak boleh nak kata ke Imam Nawawi. Nak ayatnya hadis dalam bab khilaf mazhab ni pun sama-sama tokoh Imam Nawawi ni. Tak ulama kata Imam Nawawi ni, kalau tak ada dia tak akan masyhur seperti lan ni mazhab Syafi'i. Tu ayatnya kedudukan Imam Nawawi. Dalam konteks dia menyebarkan metodologi fiqh Imam Syafi'i. Kalau tak ada dia tak tersebar sebesar ni. Nak ayatnya peranan yang dimainkan oleh Imam Nawawi ni dalam bab menyebarkan metod kajian fiqh Imam Syafi'i ni besarlah. Maknanya kalau dia kritik gitu tu kena ambil kira. Kena tengok. Sebab dia kata jelas kawan ni bukan memutuskan kuduah, dia putus maya terus, batas maya ni. Tak boleh nak istidlal dengan hadis ni dalam pendapat tokoh mazhab Syafi'i ni. Boleh faham? Gitu maksud dia. Maknanya kalau nak ambil tengok kena tengok hadis lain. Tak boleh hadis ni. Itu maksud dia nya. Sebab tu dia kata lemah tu cara istidlal tu. Lemah telajak tu. Nak ayatnya hadirat tokoh-tokoh pada kadang-kadang berlaku gitu. Memang kita tengok pun lemah sungguh. Ana juga kali perhati. Tengok dalam kitab lain, syarah lain lagu mana. Memang Imam Nawawi ni betul ulama kata. Tak boleh nak istidlal dengan hadis ni. Sebab hadis ni batas maya sebenarnya. Jadi maknanya tajuk yang dibuat oleh Imam Nasai, khuruj itu maknanya ibtal, membatalkan. Tajuk dia tu. Anda terima seseorang memutuskan salat. Memutuskan salat mana tak ada hubungan, batal. Baik. Memutus dengan imam dan menyelesaikan salatnya di suatu sudut. Maknanya hak ni dia putus dan dia batal salat dia, serentak berlaku. Padahalnya kebanyakan ulama kata bila kita batal solat, dia putus dah sekali dengan imam tu. Tak. Sebab dalam mazhab Syafi'i ini kita memutuskan ikut imam, solat tak batal. Solat tak batal. Misalnya imam baca salah, kesalahan besar dalam baca Quran. Ada orang kata subhanallah, patut ada pula orang ulai baca ayat tu supaya tu imam ulai. Dia tak tahu kesalahan itu berat, menyebabkan jadi hilang makna, menyalahi makna, tu kesalahan berat. Kita boleh memutuskan hubungan dengan imam. Orang panggil mufaraqah. Tetapi kita tak perlu keluar daripada semaya. Semaya tu juga. Kita boleh semaya sendiri, kau tak sewi timur fitnah, kita ikut. Tapi kita tak ikut dah dia. Hak tu. Jadi nak apa ni kita kata hukum tu, dia tak boleh nak kiyah dengan hadis ni. Sebab hadis ni bukan bab memutuskan keruah, memutuskan salat tu sendiri. Sebab tu Imam Nawawi kata lemah benar tu cara istilah tu. Boleh faham? Gitu maksud dia. Baik, yang kelima Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Muslim. Apa tu? Nombor 4 tu tak? Baik, bahkan dalam riwayat yang jelas menunjukkan beliau memberi salam. Lelaki ni jelas dari riwayat dia beri salam dan memutuskan salat berjemaah. Maknanya bila dia itu dia beri salam assalamualaikum. Sebagai beradab. Takwi pun tak apa. Sebagai beradab. Moga dia tak usah lagi semaya tu. Jangan kita semaya macam tahiyat. Ada. Dan dia memulakan salat yang baru.
Maya mula. Ini bukan mutuh kedua ni. Keberti terus maya tu. Istilah yang tepat dengan hadis ni adalah keharusan memutuskan salat dan membatalkannya kerana uzur. Hak ni baru tepat kalau kita nak ambil maksud hadis ni. Imam Nawawi kata, wallahu alam. Tapi kukuk mana pun dia kata wallahu alam. Jadi anak apa hak ni lah. Hak tu kau tidak tak dia pergi semai di satu sudut. Tu maksudnya. Yang keempat, harus musalli salat fardu berimamkan musalli yang salat sunat. Boleh. Dalam kisah pertama Muaz salat fardu salat fardu sebagai imam. Dan dalam kisah kedua beliau salat sunat sebagai imam. Ada tertinggal satu kalimah tu. Dia gini, ana tidak buat marilah di sini cuba tengok 35 ni, nota bawah tu. Baca semula nombor 4 tu, harus musalli salat fardu berimamkan musalli yang salat sunat. Kita kata kok mana pula mari hukum ni di bawah hadis ni. Ni. Dalam kisah pertama Muaz salat fardu sebagai imam. Dalam kisah kedua beliau salat sunat sebagai imam. Cuba tengok nombor 35. Kenyataan ini berdasarkan riwayat yang menyebutkan ada berlaku dua kes aduan daripada makmum kepada Rasulullah SAW yang berkaitan Muaz yang telah membaca ayat yang panjang semasa tu menjadi imam. Mana ada dia semaya sunat berjemur boleh jadi semaya tahajud agaknya. Yang baca panjang juga. Komplain dah situ sekali. Hak ni dalam semaya fardu panjang. Makna dua komplain dia. Dalam semaya sunat pun ada di komplain. Dalam semaya fardu pun ada. Itu poin nombor 4 sebab tu anak buat nota kaki tu takut tak faham pula mana. Jadi hak kisah hak ni hak kita duk bincang ni hak ni semaya fardu. Ada kisah lain tapi tidak disebut di sini lah. Dalam syarah hadis semaya sunat pun dia baca panjang juga. Komplain juga. Nya komplain juga. Gitu nak wan muka letih makmum letih itu memang main. Sebab tu saya kata kita bakar perut tu. Akhir sekali dia keluar. Dia tak kutuk tu imam sebab apa? Sebab orang lain tak ada masalah pun sepanjang itu. Cuma bagi dia letih dia tu tak tahu. Letih ni jangan main letih ni. Tu. Pernah berlaku dahana dalam musafir. Lepas tu kita jadi mikir, masa tu kau tak ngaji belah mana. Kau tu imam tu dia hafal Quran. Sayang kita tak hafal Quran. Letih memang dia kata dia letih ni we orang lain demo lah. Dah nampak orang lain tak save itu dia terpaksa. Dia semaya, dia letih dah jadi apa ni kalau Kelantan panggil nak sembah pun siapa jalan. Kita kata sudah kecoh. Jauh dia dengan kita jadi nak sembah tu dia pergi melaku. Kita pun mikir, kita pun anak ikut dia. Mungkin kita tak tahu apa satu. Takut jauh dah tu imam dengan makmum ni. 2-3 kali berlaku gitu. Jadi jauh nah dia dengan kita. Lepas tu bila ngaji rupanya tak boleh. Hak itulah Nabi kata, kalau masa panjang lagi tidur dulu. Ataupun pergi ke orang lain. Biar jadi tu imam tak boleh siapa ketemu. Siapa jadi nak sembah tu jadi melaku 2-3 kali. Jadi jauh nah kita ni. Kita pun gerak selu-selu ikut dia. Tak sebi jauh sangat. Tu cerita zaman sebelum ngaji itulah. Padahal tak apa jauh gitu pun. Tak ada masalah. Boleh. Takut jadi pondok lah. Cerita ni bukan hadis. Dia ikut berlaku tu imam awak. Siapa tu imam tobik tu. Lapak pun dia lapak juga cerita tu. Mengarut cerita tu. Wallahualam. Gomna lah tu. Tak ada sebenarnya gitu tu. Selagi tu imam pergi, muka kita nampak dia. Jauh sikit tak apa. Kita makmum tak gerak pun waktu-waktu. Baik, tak apalah. Yang kelima, cuba tengok yang kelima. Harus salat bersendirian di masjid yang sedang dilaksanakan salat berjemaah kerana ada keuzuran. Ayat hukum harus boleh. Memang adalah hadis lain tak boleh asalnya. Kalau tak ada sebab uzur, tak boleh. Dia sebenarnya hukum umum mazhab mana-mana pun dia tak boleh salat jemaah serentak dalam satu tempat, tak boleh. Itu dia zahir nampak macam perpecahan. Sebab Tuhan ni dia bukan sembahyang jemaah, dia main solat. Mai sore dah. Bukan mai Jumaat. Orang mai Jumaat boleh al belakang tu memang tak boleh lah. Ayatnya harus. Kena ingat bila sebut harus ini bab kelanggaran atas illat uzur. Tu ya. Kalau boleh lah. Sebab itulah sini ana tak sebut tertinggal. Sebab tu setengah ulama kata hak paling
diterima, disukai dalam mazhab Hashimi ke apa. Kalau kita letih sangat, tak sahlah siapa peringkat buat gini. Sekadar cukup putuskan kedua, kita pun semaya sendiri, duduk dalam sah juga. Mana kita sambung saja rakaat hak belum buat lagi tu. Hak tu lebih molek lagi. Hak ni moga berlaku dah. Sebab tu dia kata harus saja, bukan kata molek. Jadi Nabi, setengah ulama kata hak ni keharusan untuk kita terpencil seperti dia. Dah dia buat dah, boleh. Tapi bukan satu galak ke. Kalau letih, tadi dah. Sebab tu dalam mazhab ini dia pilih pendapat putus kedua. Putus kedua. Dia semaya sendiri, biar tak suruh tapi duduk dalam sah lagi. Orang yang ngaji, dia akan faham masalah dia tu. Orang yang ngaji, dia tak ngaji, orang gitu. Kalau orang ngaji, relax. Tu kan. Dan apa rasa tu lebih baik. Itu lebih baik ya. Yang keenam, pengulangan ayat yang sama adalah isyarat kepada peri pentingnya masalah imam menjaga kemaslahatan. Siapa Nabi kata afattanun ya Muaz 3 kali ulat. Mu ni menimbulkan fitnah ke Muaz? Siapa 3 kali? Siapa 3 kali dah? Sebut tu maknanya perkara ni beratlah. Maknanya imam ni kena jaga sungguh makmum. Mana kena ambil tahu semua. Kalau tidak tak siapa 3 kali. Afattanun ya Muaz, afattanun ya Muaz, afattanun ya. Fattan ni kadzab lah wazan tu, dajjal wazan tu. Maknanya kalau nak terjemah hasafatan ni maknanya sama ada kita tengok alangkah banyaknya engkau telah menimbulkan fitnah. Tu fattan asal dia. Sebab dia atas wazan kadzabun. Kalau semata-mata sekali kecil saja fitnah dia panggil fatinun. Ni fattan tu lain. Baik. Jadi nak ayatnya kemaslahatan makmum tu sangat perlu dijaga oleh imam itu. Sebab itulah kalau kita pergi ke tempat apa kita panggil? Tempat R&R lah. Kalau kita jadi imam jangan baca panjang. Potong duduk berzikir panjang-panjang, pakai doa reka-reka. Lepas tu orang lain duduk tunggu caca hari ni. Anak kena dah tu. Nyawiri, ajak kau tak kuliah. No. Nyawiri nengu kita. Kata berat lagu ni lah, kata dia tak erti kat. Engkau musim, kena musim jadi musim raya ke Allah caca hari tu ngepek ada setengah tu pakai maya bawah gitu nak marah. Kira ke tu. Kita bakar perut. Jadi kena ingatlah dia, kena ingat, kena faham kat dia. Baik, kita pergi pada bab yang ke-40. Al-i'timam bil imam yusalli qa'idah, mengikut imam yang salat dalam keadaan duduk. Tu imam maya duduk, lagu mana kita nak ikut dia? Sebabnya dia ada isu, Nabi kata kalau tu imam tu maya duduk, mu duduklah juga, ada hadis. Lepas tu tiba-tiba dari segi amalinya di akhir hayat Nabi tak berlaku gitu. Kita tengoklah di sini. Imam An-Nasa'i telah mengemuka ketiga hadis di bawah bab ini. Kena ingatlah kita belajar ni sebenarnya hakikatnya bukan semata-mata kita belajar hadis, kita belajar fiqh hadis. Tajuk Imam Nasa'i buat dia pergi ke arah fiqh lah ni. Sebab tak nak sebut boleh ke tidak seorang tu berimam, tu imam tu duduk. Maknanya makmum diri tu imam duduk. Boleh ke lagu tu? Moga boleh ke lagu. Sebab asalnya ada hadis maklum oleh sahabatnya. Nabi kata kalau tu imam duduk, duduklah. Tu. Baik, cuba kita tengok di sini. Hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nasa'i menyentuh hukum yang berkaitan dengan pengikutan imam yang solat duduk kerana uzur. Imam tu uzur, dia duduk. Jadi makmum ni ikut dia. Lagu mana tu? Kena ikut duduk sambil duduk juga, kau boleh ikut sambil berdiri. Perkara ni termasuk dalam perkara khilafiyah sebenarnya. Baik, cuba kita tengok. Hadis pertama. Hadis ke-832. Wa bi qala akhbarana Qutaibah an Malik an Ibn Shihab an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakiba farasa fasuri'a anhu fajuhisha shiqquhu al-ayman fasalla salatan min as-salawat wa huwa qa'id fasallayna wara'ahu qu'uda falamma ansarafa qala innama ju'ila al-imam liyutamma bih fa idza shalla qa'iman fasallu qiyama wa idza raka'a farka'u wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd wa idza shalla jalisa fasallu julusa ajma'un. Imam An-Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bin Malik bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunggang kuda lalu terjatuh dan cedera di sebelah lambung kanannya.
Dia tidak patah ni, tak ada ulama kata patah. Cedera ni dia terembah tu, dia jadi apa panggil dia? Goreh kulit ni. Lepas tu dia jadi sakit di bahagian daging dia tu. Tapi tidak kata patah, tidak kata cabuk sendi tu, tak. Kalau kita bahasa Kelantan jenis lebay tempat tu lah. Nelah, lepas tu lebay. Lepas tu nak duduk tu, nak tekan punggung alik kanan tu, tak boleh sakit. Nak berdiri tak boleh lah. Boleh duduk boleh. Nak diri tu tak boleh. Apabila selesai salat, maka beliau bersabda. Apa ni? Beliau telah salat dalam keadaan duduk. Kami juga telah salat di belakangnya dalam keadaan duduk. Apabila selesai salat, maka beliau bersabda, sesungguhnya imam dilantik untuk diikuti. Apabila imam salat berdiri, maka kamu salat berdirilah. Apabila imam rukuk, maka kamu rukuklah. Dan apabila imam berkata sami Allahu liman hamidah, maka kamu ucaplah Rabbana lakal hamd. Dan apabila imam salat dalam keadaan duduk, maka kamu duduklah semuanya. Kalau nak terima semua boleh sebab ajma'un tu. Kamu duduklah. Kamu tu sudah merangkumi dah tu. Baik. Zahirnya kalau kita tengok hadis ni, makna ikut betul. Ikut zahir. Kalau tu imam duduk belakang. Zahirnya gitulah. Baik, hadis ni sahih. Hadis Anas bin Malik ni sahih. Baik, yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terjatuh daripada kuda pada bahagian belakang dan telah tercedera. Bentuk kecederaan yang dimaksudkan adalah menggelupas kulit dan terasa sakit apabila tertindih atau tertekan dengan sesuatu. Keadaan ini difahami pada kalimah juhisha yang bermaksud menggelupas kulit itu. Jadi nak diri tak boleh, duduk tu tak apa. Kalau diri kan kita menanggung beban tubuh tu. Jadi kaki tu berat bahagian tu, jadi tak selesa lah. Baik. Yang kedua, zahir hadis menunjukkan wajib salat dalam keadaan duduk apabila imam duduk. Tu zahir hadis. Namun kebanyakan ulama berpendapat ianya harus dan hukum wajib telah dibatalkan oleh hadis yang menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika sakitnya, iaitu sakit yang membawa kepada kewafatan, Rasulullah telah salat dalam keadaan duduk dan para makmum salat dalam keadaan berdiri. Ni hak latest lah, hak akhir. Hak akhir, hadis akhir. Untuk menyatakan isu ini telah menjadi khilaf, maka Imam An-Nasa'i telah menyusuli hadis ini dengan hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, salat dengan sakit. Hadis 833, hadis lepas ni lah. Cuba kita tengok hadis seterusnya. Hadis yang kedua, iaitu hadis ke-833. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin al-Ala. Sebabnya kalau kita pakarlah kata kena duduk gitu tu dak. Dia banyak jadi banyaklah jadi masalah tu. Sebabnya dalam mazhab Syafi'i, kalau kita bincang dah sebelum ni, kalau tu imam selain daripada Nabi, ramai ulama berpendapat gitu. Kalau sakit, dia terus jadi orang lain lebih aula jadi tu imam. Terus jadi gitu. Tapi hak ni untuk Nabi saja. Ada ulama kata gitu. Sebab dia kisah Nabi. Ni macam khusus untuk Nabi. Mana kalau orang lain, sebab selepas tu sahabat bila sakit orang lain ganti. Orang lain ganti. Hak ni kisah Nabi. Baik, kita akan tengok hadis lepas ni. Nabi sendiri pun Nabi suruh saya nak bakar ganti. Nabi sendiri pun. Baik, lepas ni kita akan tengok. Baik, hadis 833 wa bi qala akhbarana Muhammad bin al-Ala qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash an Ibrahim anil Aswad an Aisyah qalat lamma thaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa Bilalun yu'dhinuhu bis-salah faqala muru Aba Bakrin falyusalli bin-nas qalat qultu ya Rasulullah inna Aba Bakr rajulun asifun wa innahu mata yaqumu fi maqamik la yusmi'un nas falau amarta Umar. Sepatut ada tanda soal tu. Faqala muru Aba Bakrin falyusalli bin nas faqultu li Hafsah quli lahu faqalat lahu faqala inna kunna la antunna sawahibatu Yusuf muru Aba Bakrin falyusalli bin nas qalat fa amaru Aba Bakr falamma dakhala fi as-salah wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nafsihi khiffah qalat faqama yuhada baina rajulain wa rijlahu takhuttan fil ard falamma dakhala al masjid sami'a Abu Bakr hissah fadhahaba liyata'akhkhar fa'awma'a ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qum kama anta
Qalat faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qama an yasari Abi Bakrin jalisa. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas jalisa wa Abu Bakrin qa'ima yaqtadi Abu Bakrin bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan nas yaqtaduna bi salati Abi Bakrin radhiyallahu an. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Aisyah. Beliau telah berkata, apabila keadaan sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertambah serius, maka ketika itu Bilal telah datang memaklumkan untuk menunaikan salat. Maksudnya, masuk dah waktu semaya ni wahai Rasulullah. Kita nak semaya selalu ke? Minta izin dulu nak qamat dan sebagainya. Sebab tu khijai dia Bilal tu. Tu. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, suruhlah Abu Bakar menjadi imam kepada orang ramai. Kata Aisyah, saya telah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar ni seorang yang mudah sedih, isyarat mudah menangis jika baca Quran. Jadi mudah sedih baca Quran, sedih maknanya jerit menangis. Jika beliau menjadi imam, dia tidak akan dapat memperdengarkan bacaannya kepada orang ramai. Sebab apa? Jadi tak butir, jadi jerit tu lah. Jadi bila nangis, baca pun bunyi lain. Aisyah sebut gitulah. Maknanya kalau dia semaya malam, semaya tahajud kat, memang jadi macam tak jelas apa-apa jerit. Oh, pelik baca Quran. Mana terkesan sungguh Quran tu. Tu. Suruhlah Umar jadi imam. Pandangan Aisyah, suruh Umar lah. Umar ni suara lah, payah nak jerit tu kakak tu. Seolah-olah begitulah. Tu. Memang saya Umar ni jenis payah jerit. Kita baca sejarah dia pun. Jenis pasal lain dia ni. Suruh Umar tak apa dia. Baca ayat neraka, tak ada hal dia. Seolah gitu. Rasulullah pun kata lagi, suruhlah Abu Bakar. Ni kalau anda nak guna dari segi intonasi, dia seorang Nabi semakin derah lah. Suruhlah Abu Bakar. Dia nak komplain. Tak dia ikut aku ayat. Seolah-olah begitu. Suruhlah Abu Bakar jadi imam. Saya pun kata kepada Hafsah, Aisyah ni, engkau lah pula cakap kepada Nabi, suhayamu jadi imam. Aku ayat dah tak dengar. Seolah-olah gitulah ni. Jadi kata Aisyah pada Hafsah, engkau lah pula yang cakap. Aku cakap dah ni dia tak dengar. Maka Hafsah pun buat begitu. Maka Rasulullah pun kata, kamu ni tak ubah seperti sahabat Yusuf. Yang ni Zalikha tu lah. Dia sebenarnya sebut tak bukan Zulaikha, Zalikha tu. Sebut biar betul asalnya. Memang dhabit dia kita nak cek tu, memang ulama kata tu lah, Zalikha. Isteri Aziz tu lah. Cerita Nabi Yusuf bukan Zulaikha, Zalikha tu ulama kata lebih tepat. Sebab tu dalam hadis-hadis tu memang banyak kita tengok Zalikha. Kita kan sebut Zulaikha. Baik, tak apalah. Suruhlah Abu Bakar menjadi imam. Aisyah pun berkata, orang ramai telah menyuruh Abu Bakar menjadi imam. Selepas Abu Bakar menjadi imam, maka Rasulullah SAW telah merasakan dirinya agak ringan. Ni ringkas hadis ni ringkas. Sebab kalau kita tengok dalam hadis lain, dia beberapa waktu. Ada setengah tu kata, bermula pada mula-mula hak gini, dia 3 waktu lepas tu Nabi wafat. Jadi kalau campur dengan hak sebelum tu, dalam keadaan Nabi ada 12 waktu saya nak bakal jadi imam. Dia campur dengan hak sebelum tu. Baik. Selepas Abu Bakar menjadi imam, maka Rasulullah pun dia rasa diri dia agak ringan. Hak sakit tadi jadi rasa, orang pangkal kita kat kebah rasa tahan ada sikit. Tidak berat belahnya. Kata Aisyah, Rasulullah SAW telah bangun dengan dipapah oleh 2 orang. Kedua kakinya telah melangkah tu sebenarnya tu. Melangkah dalam keadaan menggesel tanah kerana masih lemah. Jadi pijak tapi tidak kemah. Menggoduk gantung dia gini. Jadi bila pijak tu tak kemah, dia macam erik kaki. Dia bunyi lah. Dia bunyi tu. Kayak kalau kita jalan, sebab Nabi ni jalan tak bunyi. Dia gini. Nabi dia jalan ni, dia ada istilah dia anda tak ingat. Dia jalan gini. Dia pijak. Dia langsung dia tidak erik kaki. Dia tak bunyi. Geser dia tu tak bunyi. Itu cara Nabi pijak. Dia akak. Dia akak gitu kaki dia. Dabbah lah kalau itu dabbah. Mana dia akak. Dia tidak kata setengah orang ke jalan bunyi. Geser tapak kaki. Dia tak. Tapi hak ni bunyi. Apa bunyi tu? Sebab dianya tidak boleh gagah kaki dia dalam keadaan dia duduk papah 2 orang tu. Tapi kaki masih pijak tanah. Itu jadi bergeser tu. Boleh faham tak? Jadi seset lah kaki tu. Pijak tapi seset. Bila seset dia bunyi his. Bunyi geser tu. Baik. Tu sini. Penting hak tu. Sebab kerana geser itulah saya nak bakal tahu Rasulullah mari.
Apabila Rasulullah telah masuk dalam masjid, Abu Bakar telah mendengar dengusan nafas baginda. Tadi bunyi geser tapak kaki. Lepas tu bunyi pula dengusan nafas baginda. Mungkin tak segar kan Nabi dah ada termengah-mengah. Memang Abu Bakar tahu tu Nabi tu kalau bunyi gitu. Dia tahu suara Nabi lagu mana. Lalu beliau telah bergerak untuk undur ke belakang. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan agar beliau tetap di tempatnya. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang sehinggalah beliau berada di bahagian kiri Abu Bakar. Tu poin penting tu, di bahagian kiri tu. Bukan bahagian kanan. Dia pergi duduk di bahagian kiri Sayyidina Abu Bakar. Dalam keadaan duduk. Dia pergi berada di bahagian kiri dalam keadaan duduk. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah salat sebagai imam dalam keadaan duduk dan Abu Bakar salat dalam keadaan berdiri. Abu Bakar telah mengikuti Rasulullah, manakala orang ramai telah mengikuti Abu Bakar. Baik, sebelum kita bincang dalam perbincangan yang agak panjang ni, terlebih dahulu secara zahir, biar kita nampak dia gambar umum hadis ni. Sini anak-anak sebuah ni hak belakang ni, maknanya kalau kita tengok sini kena tahu kedudukan. Maknanya Sayyidina Abu Bakar tidak masuk dalam sah ramah tu. Dia duduk di mihrab, di sah tu imam. Nabi mari duduk sebelah kiri. Bila duduk sebelah kiri Sayyidina Abu Bakar, maknanya hadis ni dengan jelas sebut Nabi jadi imam. Sebab kalau Nabi jadi makmum, dia duduk alik kanan. Alik kanan imam. Kayak kita, bila kita tengok orang semaya sore, kita nak jadi makmum dia, kita kena duduk alik kanan. Kayak cerita anak kita bincang dah. Nabi tarik anak tepi dia alik kanan. Di sini jelas sebut. Bukan sehadis, ni satu saja. Duduk alik kiri. Sebab tu ulama kata hak ni Nabi jadi imam. Hak ni hak Nabi jadi imam ni. Lepas ni kita akan sebut hari gapo ni. Sebab ada hak Nabi jadi makmum. Tapi sakit hak menyebabkan matilah juga. Dia ada hadis lain. Baik. Jadi maknanya Sayyidina Abu Bakar, jadi maknanya tu imam masuk lewat. Isu dianya. Dah Sayyidina Abu Bakar ikut Nabi. Nabi tu mari lewat. Boleh kau makmum masuk semaya dulu, lepas tu imam mari lewat. Ni. Lepas ni kita bincang tu. Dalam mazhab Syafi'i boleh gitu. Tapi dia tak boleh start gitu. Tu imam kata dia mau semaya dulu. Lepas ni kau masuk tu. Imam kata. Jadi tak ada tu imam. Tak boleh tu, tak ada siapa kata boleh tu. Ni ada dah tu imam Sayyidina Abu Bakar. Cuma imam yang kedua mari. Jadi imam pertama ikut imam yang kedua. Boleh. Sama ada makmum sedar atau tak sedar, tak kira tu. Jadi tu. Apa jadi tu? Nabi buat itu. Jawapan dia ulama kata, Nabi buat ya. Tu ya. Kalau orang lain buat, tak jadi hukum. Tak boleh buat gitu. Nabi buat. Baik. Yang pertama, cuba tengok. Kita bincang minggu depan lah ni. Kita bincang minggu depan lah. InsyaAllah. Kita berhenti setakat. Minggu depan kita bincang hadis ni lah. Kita berhenti setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku laqali hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.